Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita menelaah dan mengulang kaji pelajaran dalam subjek Usuluddin. Kita masih lagi dalam pengajian tafsir, iaitu pada pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Aqsamut Tafsir, iaitu pembahagian tafsir. Okey, dan ianya merangkumi dua bahagian, iaitu tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Okey, apa tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi ini kita akan perbincangkan secara orang kata secara ringkas berkaitan dengan tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Okey, kita teruskan perbincangan kepada tafsir bil ma'sur, iaitu huwa alladhi yu'tamidu ala tafsir al-Quran bil Quran wa sahihis sunnah wa aqwalis sahabah. Iaitu kita tengok berkaitan dengan tafsir bil ma'sur yang ditakrifkan sebagai huwa allazi ya'tamidu ala tafsir al-Quran bil Quran, mentafsirkan atau penafsiran al-Quran dengan al-Quran itu sendiri, wa sahihus sunnah, dan penafsiran ataupun tafsiran ayat-ayat al-Quran dengan sahihus sunnah, dengan hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wa aqwalus sahabah, iaitu penafsiran ataupun mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan ataupun dengan kata-kata para sahabat. Okey, dan kalau kita tengok dalam tafsir bil ma'sur ni, dari segi bahasanya adalah berasal daripada perkataan atsara yang bermaksud bekas. Okay. Dan tafsir bil ma'sur ini juga dikenali dengan tafsir bil riwayah, iaitu kerana ianya berasal daripada riwayat-riwayat seperti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan contoh tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ialah satu ayat ataupun satu perkataan, satu kalimah ataupun satu huruf daripada ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Itu maksud tafsir Al-Quran bil Quran. Okey, kalau kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum mengikut ataupun menurut apa yang dikehendakinya. Okey, ayat yang di sini, ya ayyuhal uhillat lakum bahimatil an'am illa ma yutla alaikum. Okey, ayat ni ditafsirkan kecuali apa yang dibacakan kepadamu tu, maksudnya binatang apa
ataupun haiwan apa yang boleh dimakan dan binatang apa yang haram dimakan, dia kalau ayat yang kita bacakan tadi itu adalah ayat yang pertama daripada surah Al-Maidah, dan dia ditafsirkan dengan ayat yang seterusnya. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah juga, penafsiran bagi ayat yang pertama tadi, dia berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wama uhilla bihi wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sub'a illa ma zakkaitum wama zubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam zalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman ittarra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Okey, berkaitan dengan haiwan yang yang akan dibacakan tadi itu melalui ayat surah Al-Maidah, ayat yang pertama tadi itu ditafsirkan dengan ayat yang ketiga yang bermaksud diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih selain daripada nama Allah, haiwan yang tercekik, haiwan yang terpukul, haiwan yang jatuh, haiwan yang ditanduk, haiwan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa mengalahkan agamamu, disebabkan itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takut kepadaku. Dan takutlah kepadaku, Allah kata. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-nikmatku dan telah kuredai Islam itu sebagai agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, tu kita bacakan habislah ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah ni. Tapi yang dikehendaki kat sini tafsir Al-Quran bil Quran. Yang mana pada ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala tak jelaskan. Okey. Cuma dia bagi tahu dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Okey. So pada ayat yang ketiga tu diturunkan pula ayat yang berkaitan dengan haiwan yang tidak boleh dimakan, iaitu haiwan yang telah mati, bangkai. Tapi daripada bangkai ni adalah haiwan-haiwan yang dibolehkan makan. Seperti ikan, belalang, kita boleh makan. Tetapi tidak boleh makan daging babi, daging haiwan yang disembelih selain daripada nama Allah, disembelih kerana berhala, disembelih kerana, maksudnya senang cerita, haiwan yang disembelih tanpa dibacakan nama Allah, sama ada bismillah ke whatever lah, yang tak dibaca dengan ayat dengan nama Allah, tak boleh dimakan. Ataupun haiwan yang mati tercekik, haiwan yang terpukul, kita tengok ayam, kita pukul ayam tu sampai mati, kemudian bakar kan, so tak boleh makan. Dan yang jatuh ataupun haiwan yang ditanduk, lembu, gaduh, kena tanduk, mati, kita pun ambil makan dagingnya, so itu pun tak boleh. So kemudian dalam contoh yang lain, Allah berfirman dalam surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, demi langit yang datang pada malam hari. Okey, langit yang bagaimana dijelaskan dalam ayat yang ketiga surah yang sama, dalam surah At-Tariq juga, an-najmus sakib, iaitu bintang yang cahayanya yang menembusi. Maksudnya tadi pada ayat yang pertama tu dia sebut malam yang langit
yang datang pada malam hari. Okey, dijelaskan pula langit tu ada bintang yang cahayanya menembusi. Maksudnya cahaya yang terang benderang. Okey, itulah contoh tafsir secara ringkas tafsir Quran bil Quran. Okey, seterusnya kita tengok tafsir Al-Quran dengan hadis. Wa sahihus sunnah. Okey, tafsir Al-Quran dengan hadis ni bermaksud tafsir satu perkataan ataupun satu ayat ataupun satu huruf dalam Al-Quran yang ditafsirkan ayat, huruf ataupun perkataan tadi itu menggunakan hadis Nabi SAW. Okay, sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dan membaca firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Kemudian Rasulullah bersabda, alla innal quwwah ar-rama, iaitu ketahuilah bahawa kekuatan itu adalah pada memanah. Okay. Ayat Al-Quran datang kepada kita kena kuatkan ataupun bersedia untuk menentang musuh dengan segala kemampuan yang ada. So Rasulullah bersabda, dia kata kekuatan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah dengan memanah. Okey, kalau kata contoh lain seperti kita kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, iqamas solah, dirikanlah solat. Tapi dalam Al-Quran itu sendiri tidak diajar macam mana nak solat. So, datanglah hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, Nabi kata. Okay. Kemudian, tafsir dengan kata-kata sahabat, wa aqwalus sahabah, iaitu ayat Al-Quran, satu ayat ataupun satu perkataan ataupun satu huruf di dalam Al-Quran yang ditafsirkan dia mengikut perkataan para sahabat Rasulullah SAW. Okey, kenapa macam tu? Kerana sahabat-sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling tahu berkaitan dengan asbabun nuzul, dia tahu sebab-sebab penurunan ayat, dan ada sesetengah sahabat yang menyaksikan sendiri sesuatu ayat Al-Quran itu diturunkan bagaimana. Okey, dan kita tengok seterusnya. Okey, nash'atut tafsir bil maksur, perkembangan ilmu tafsir bil maksur ini, perkembangan dia terjadi pada tiga zaman lah. Yang pertama zaman Nabi SAW, yang kedua pada zaman sahabat, dan yang ketiga pada zaman tabi'in. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, nash'atut tafsir bil maksur fi ahdin Nabi SAW. Yang pertama, bada'at tafsir bil maksur munzu ahdin Nabi SAW. Okey, dia kata bermulanya pentafsiran ataupun tafsir bil maksur ini sejak zaman Nabi SAW lagi. Okey. Yang kedua, lam takum tafsiratuhu syamilatan lil Qur'anil Karim kulluhu. Iaitu pada masa ini tidak berlaku pentafsiran secara menyeluruh. Okey. Pada zaman Nabi ni, dia tak berlaku lagi pentafsiran secara keseluruhan. Okey, kenapa? Kerana tilkal hikmata aradahallah wa amida ilaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia kenapa tak terjadinya pentafsiran secara menyeluruh di zaman Nabi ni? Kerana kebijaksanaan Allah ataupun hikmah
Allah Subhanahu Wa Taala supaya Rasul untuk berbuat demikian. Maksudnya Allah yang suruh Nabi itu tidak mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan. Kerana apa? Yang keempat, dia kata zalika kaita tadabbaru al-ummatu fi jami'i kitabillah, supaya umat manusia menghayati keseluruhan kitab Al-Quran itu sendiri. Kalau Rasulullah dah tafsirkan semua, so umat-umat yang selepasnya takkan ambil pengajaran lah. So, bila tidak ditafsirkan secara menyeluruh pada zaman Rasulullah, maka umat yang selepas Rasulullah dalam kalangan sahabat dan tabi'in, mereka pulun betul-betul untuk mentafsirkan ayat tersebut. Maka timbullah ilmu tafsir yang seperti mana yang ada dan sampai pada kita sekarang. Okay, dan yang kelima, dan sebaik-baik perkara yang ditafsirkan adalah melalui Al-Quran itu sendiri. Okay, seperti mana yang kita bincangkan tadi, tafsir Al-Quran bil-Quran. Okay, kemudian kita tengok Nash'atu tafsir bil ma'sur fi ahdi sahabah. Okay, perkembangan ilmu tafsir bil ma'sur pada zaman sahabat. Okey, kana ya'tamidu 'alal kitab was sunnah wa ijtihadis sahabah fi ba'dil ahyan, iaitu bermulanya ataupun pentafsiran Al-Quran pada zaman sahabat adalah bergantung kepada Al-Quran itu sendiri dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijtihadis sahabah dan ijtihad para sahabat pada sesetengah keadaan. Bukan semuanya sahabat berijtihad. Kalaulah ayat Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan dengan ayat Al-Quran itu sendiri dan tak ada dalam sunnah, barulah mereka berijtihad dalam menentukan sesuatu hukum ataupun mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Wa kana yusa'iduhum ala zalika ma'rifatihim al-lughawiyyah wa ilmihim bi asbabin nuzul wa ma'rifatihim bi adatil Arab. Dan mereka ini adalah orang yang sangat mahir dalam bidang bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan mereka tahu tentang ilmu asbabun nuzul dan mereka juga alim ataupun tahu berkaitan dengan adab-adab Arab pada masa mereka itulah. Okay? Mereka sendiri orang Arab dan mereka mahir dalam bahasa Arab. Mereka juga sempat ataupun tahu sebab-sebab penurunan ayat tu dan ada yang menyaksikan sendiri ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan mereka hidup dalam kumpulan orang Arab dan sangat ariflah berkaitan dengan adab-adab orang Arab. Dan wa ishtahar asyarata minhum bitafsir, dan 10 sahabat yang masyhur berkaitan dengan ilmu tafsir ni adalah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa Al-Ash'ari dan Abdullah bin Az-Zubair. Ini antara sahabat-sahabat yang mahir berkaitan dengan ilmu tafsir ketika zaman sahabat. Okay, next. Kita tengok Nash'atut tafsir bil ma'sur fi ahdi tabi'in. Okay. Pada zaman tabi'in, perkembangan ilmu tafsir bil ma'sur ini kanat dairatan awsi'a fihi min dairatis sahabah. Okay, pentafsiran pada zaman tabi'in adalah lebih meluas rangkumannya daripada lingkungan sahabat. Wa an ahammu ma yamizu tafsir fi asri tabi'in zuhuril khilafat al-mazhabiyah. Dan perkara yang paling penting yang membezakan pentafsiran zaman tabi'in ini ialah munculnya pertikaian mazhab. Ada khilaf mazhab yang pelbagai, maka ilmu tafsir itu lebih meluas.
Dan masa inilah tertimbulnya tafsir yang yang berbentuk pujian, tafsir yang diterima dan ada tafsir yang ditolak. Okey, dan uh, Asharul mufassirin fi ahdi tabi'in, orang-orang ataupun tabi'in, para tabi'in yang masyhur pada zaman mereka berkaitan dengan ilmu tafsir ini. Kalau di Mekah ada Sa'id bin Jabir, Mujahid, Tawus, Atha dan Ikrimah. Manakala di Madinah ada Zaid bin Aslam, Abu Al-Aliyah, Muhammad bin Mu'ib Al-Qarazi. Seterusnya di Kufah ada Alaqah bin Qis, ada Mashruk, ada Hasan Al-Basri, ada Qatadah. Okey, itu antara mereka yang di peringkat tabi'in yang mahir ataupun alim berkaitan dengan ilmu tafsir. Okey, seterusnya kita tengok syurutut tafsir bil maksur. Syarat-syarat tafsir bil maksur. Okey, syaratnya adalah yang pertama, an yakuna tafsir bil Quran, hendaklah tafsir itu adalah pentafsiran dengan Al-Quran. Hendaklah ditafsirkan dengan Al-Quran. Okey, yang kedua, an ya'ti minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu al-mubinu lil Quran. Datangnya daripada Nabi kerana baginda penerang bagi Al-Quran. Okey. Itu syarat-syarat tafsir bil maksur. Yang pertama, ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri, dan yang kedua, penafsiran itu datangnya daripada Nabi kerana Nabi adalah petunjuk ataupun semahir-mahir orang yang boleh mentafsirkan Al-Quran. Okey, yang ketiga, ijtihadus sahabah wa fahmuhum, iaitu ijtihad para sahabat dan kefahaman mereka. Okey. Dan apabila sahabat-sahabat tu, bila dia tidak mendapati tafsiran sesuatu ayat ataupun sesuatu perkataan dalam Al-Quran, maka dia akan berijtihad mengikut kefahaman mereka. Okay? Mereka ni adalah orang Arab yang tulen, okay? Yang mana mereka faham dan mengetahui balaghah Al-Quran itu. Ilmu-ilmu Al-Quran. Okey, seterusnya kita tengok tafsir bir-ra'yi. Okey, huwa tafsirul ladzi ya'tamidu fihi al-mufassir ala fahmihi wa istinbatihi bi-ra'yihi. Okey, tafsir bir-ra'yi ini maksudnya adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran pentafsir. Okey. Okey, antaranya syarat-syarat ahli tafsir bir-ra'yi ialah memiliki pengetahuan bahasa Arab dan selok-beloknya, menguasai semua ilmu Al-Quran, berakidah dengan akidah yang benar. Itu antara syarat-syaratnya. Okey, dan perkembangan, kita tengok dari sudut perkembangan ilmu tafsir bir-ra'yi ini. Okey, dia sama juga pada timbulnya tafsir bir-ra'yi pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in. Okey, nasya'at tafsir bir-ra'yi fi ahdi Rasulillah SAW. Perkembangan tafsir bir-ra'yi pada zaman Rasulullah SAW. Okey, yang pertama, laqad anzalal Qur'anul Karim ala Rasul bilisanil Arabiyyil mubin, iaitu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab yang jelas. Okey, yang kedua,
kana yufhimul Quran jumlatan wa tafsilan, iaitu baginda memahami keseluruhan Al-Quran secara terperinci. Dan yang ketiga, amarallahu an nabiyhi li ashabihi. Okay, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan selok-belok Al-Quran ini kepada para sahabat. Okey, itu yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya kita tengok kepada Nash'atut tafsir bil ra'yi fi ahdi sahabah. Okey, perkembangan tafsir bil ra'yi pada zaman sahabat. Okey, pada zaman sahabat ni okey, lambat pula keluar. Hum yufhimuna al-Quran li'annahu nazala bilughatihim. Iaitu mereka memahami ayat-ayat Al-Quran kerana ianya diturunkan dalam bahasa mereka. Dan majoriti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah berbangsa Arab. So mereka faham tata bahasa Arab tu dengan baik. Okey, dan yang kedua, hum ya'tamiduna ala salasati manahij fit tafsir wa hiya tafsirul Al-Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, ra'yi wal ijtihad, iaitu mereka menggunakan 3 metod ataupun 3 cara untuk mentafsirkan Al-Quran. Okay, yang pertama, mereka mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Dan yang ketiga, mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat dan ijtihad mereka. Okay, dan yang ketiga, idza lam yajidu tafsir fi kitabillahi wa sunnati Rasulullah ijtahidu fi ra'yihim. Jika mereka tidak menjumpai tafsiran ayat Al-Quran dalam Al-Quran itu sendiri dan dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun akan berijtihad mengikut pandangan dan kefahaman mereka. Okey. Seterusnya, perkembangan tafsir bil ra'yi pada zaman sahabat. Hum min khalisal arabi alladhi ya'rifuna al-arabiyyah khasaisuha wa balaghatuha. Iaitu mereka adalah orang Arab tulen yang pure Arab yang mengetahui tata bahasa Arab itu, nahwu sarafnya, balaghahnya dan sebagainya lah, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan bahasa Arab. Okey, dan ad-dalilu ala anna as-sahaba fasiru bir-ra'yi wa amilu bihi ikhtilafihim fi tafsiril Quran walau kana tafsir masmu'an anin nabi lamma waqa'a bainahum haza ikhtilaf. Dan di sini pada zaman sahabat juga, okey, ada apabila mereka mentafsirkan ayat Al-Quran itu dengan pandangan dan beramal dengannya dan berselisih pendapat dalam mentafsirkan Al-Quran. Ada juga berlaku di kalangan sahabat perselisihan pendapat ataupun khilaf pendapat dalam mentafsirkan Al-Quran. Sekalipun tafsir itu didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun begitu masih berlaku perbezaan pendapat di antara mereka. Macam biasalah kita dengar daripada seorang guru, orang tu faham macam lain, orang ni faham macam lain. Dan itu wujud juga dalam kalangan sahabat. Okay, next. Okay, nash'atut tafsir bir-ra'yi fi ahdi tabi'in. Okay. Perkembangan tafsir bir-ra'yi
pada zaman tabi'in. Yang pertama, hum naqalu riwayatit tafsir anis sahabah wazadu fiha ma istanbituhu bi anfusihim. Okay, mereka mengambil riwayat tafsir daripada sahabat dan menambah padanya apa yang mereka faham. Mereka faham apa yang mereka faham tentang pentafsiran daripada sahabat tu dan mereka olahkan lagi mengikut apa yang mereka faham pada zaman tabi'in ini. Okey, yang kedua, wa mazalat tafsir bi taksiru fi ahdihim hatta tujadut tafasir al-mu'addadah. Okey, tafsir terus berkembang banyak, bertambah banyak pada zaman tabi'in sehingga terdapatnya pelbagai ilmu tafsir dan ahli-ahli tafsir. Okey, seterusnya, wasala fi ilmu tafsir bil ra'yi naw'ani. Okey, telah munculnya disebabkan banyaknya pertambahan, kemudian wasala fi ilmu tafsir bil ra'yi naw'ani. Timbulnya ilmu tafsir bil ra'yi ini kepada dua jenis, iaitu yang pertama al-mahmud, yang kedua al-mazmum. Ada yang berbentuk pujian diterima dan berbentuk mazmum ni yang ditolak, kejian yang tidak diterima. Okey, yurfadul ulama at-tafsir bil ra'yi al-mazmum li'annahu ghairu jari ala qawaninil lughatil arabiyyah wa la yuwafiqu bil adillah asy-syar'iyyah wa syara'itut tafsir. Iaitu ulama tafsir menolak pendapat yang keji, yang mazmum, kerana tidak selari dengan undang-undang bahasa Arab dan tidak seiring dengan dalil-dalil syar'i dan syarat-syarat tafsir. Okey, dan ittafaqal ulama ala qubulit tafsir bil ra'yi al-mahmud al-jari ala qawanil lughah wal muwafiqul adillah asy-syar'iyyah wal mastawfi li syara'ati tafsir. Okey, dan ulama-ulama tafsir menerima tafsiran yang berbentuk pujian yang al-mahmud tadi tu dengan kerana ianya selari dengan undang-undang bahasa Arab seiring dengan dalil-dalil syar'i dan syarat-syarat tafsir. Okay. So kita tengok tadi perkembangan tafsir bil ra'yi dalam pada tiga era, iaitu pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in. Dan bila masuknya zaman tabi'in ini, so kita tahu semua disiplin ilmu telah berkembang, termasuklah ilmu tafsir ini sendiri, dan kemudian banyaklah ada orang yang mentafsirkan dengan pendapat mereka sendiri, ada yang ditolak dan ada yang diterima. Okey, seterusnya kita tengok syurutut tafsir bil ra'yi. Okey, apa syarat-syarat dia? An yattasiful mufassir bisifatid daruriyah lit tafsir. Okey, pentafsir hendaklah bersifat dengan sifat-sifat penting para pentafsir semasa mentafsirkan ayat Al-Quran. Okey, apa syarat-syarat dia? Iaitu selamat akidahnya, hebat dalam ilmu hadis, hebat dalam ilmu usul fiqh, tidak mentafsirkan mengikut hawa nafsu, hebat dalam ilmu usuluddin, hebat dalam ilmu ulumut tafsir, dan hebat ataupun alim dalam bidang bahasa Arab. Okay, itu antara syarat-syarat bagi mufassir. Okay, bagi seorang pentafsir. Okay, yang kedua, syarat tafsir bil ra'yi lagi, ia alla yata'aridu fi tafsirihi ma'a ma'anil lughatil arabiyyah. Tidak bertentangan tafsirannya dengan makna bahasa Arab. Okay. Kemudian yang ketiga,
alla yadkhulu alimul Quran bil afkar al-mukhtalifah lil Quran. Pakar-pakar ataupun mufassir Al-Quran ni tidak memasukkan pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran. Okey, maksudnya kena selari dengan Al-Quran dalam pentafsiran mereka. Okey, yang seterusnya, alla yukhalifu fi tafsirihil ahadis as-sahihah anir rasul. Tidak, tafsiran mereka itu tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, alla yakula mutaassiran bil afkari wal mazahib al muadiyah allati ya'tankiha al kuffar. Tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat musuh Islam yang dipegang oleh orang kafir. Maksudnya, yang ditafsirkan melalui penafsiran Al-Quran itu tidak memasukkan pemikiran-pemikiran kafir. Tidak, mereka tu tidak terpengaruh lah. Maksudnya dalam mentafsirkan Al-Quran tak ada unsur-unsur yang dipegang oleh orang kafir dalam pentafsiran. Okey, seterusnya kita tengok aqsamut tafsir bil ra'yi. Okey, tafsir bil ra'yi ni kita tahu tadi kita dah sebut. Okey, pembahagian dia ada dua, al-mahmud dengan al-mazmum. Al-mahmud al-maqbul yakumu ala asasil ilmiyatil manhajiyyati wa tahaqqaqu fihi syuruti wad dawabiti al-matlubah. Iaitu dari sudut tafsiran yang terpuji, diterima, yang terdiri daripada asas-asas ilmiah dan menepati syarat-syarat dan garis panduan yang dituntut bagi seorang pentafsir ataupun bagi ilmu tafsir itu sendiri. Kemudian dia ada bahagian yang kedua, iaitu al-qismul mazmum al-mardud yakumu alal hawa awil jahli. Iaitu tafsiran yang keji, yang ditolak, yang mana tafsiran itu berdasarkan hawa nafsu dan kejahilan para pentafsir itu. Okey, dan kalau kita tengok kitab-kitab tafsir yang ada sekarang ni, ada kitab-kitab tafsir bil maksud yang tadi tu yang popular, iaitu kitab Jami' al-Bayan an Ta'wilul Al-Quran, iaitu kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan contoh dia lah ni, tafsir bil maksud ya, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Dan bagi tafsir bil ra'yi, contoh-contoh kitab dia adalah tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi yang bertajuk Mafatihul Ghaib. Dan yang kedua, tafsir Al-Baydawi Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Okay. Kemudian kitab tafsir Al-Jalalain, iaitu dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian yang terakhir, kitab An-Nasfi, Abdullah bin Ahmad An-Nasfi. Okay, itu antara contoh-contoh kitab yang berdasarkan tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Okay. Saya rasa setakat itu saja perkongsian berkaitan dengan tajuk aqsamut tafsir, tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Saya mohon maaf atas ketidaklancaran saya dalam memberikan penerangan. Semoga ianya lebih baik di masa hadapan, dan sekiranya ada apa-apa kesalahan, boleh tulislah di ruangan komen. Dan sama-sama kita belajar dan terus menambah ilmu yang sedia ada dan mengulang kaji pelajaran kita. Semoga dapat memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.